alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak jemu-jemu mengucapkan perkataan ini kerana mungkin saja lidah saja kita mengucapkan syukur, tetapi kita tidak resapkan ke dalam hati. Marilah kita pada petang ini, mudah-mudahan apa yang kita ucapkan dapat kita resapkan dalam hati, dan insya-Allah kita buktikan melalui tindakan dan perbuatan kita. Insya-Allah, amin. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, saya rasa pada petang ini ketika memandu pulang ataupun kita dah keletihan pada petang hari ini, tetapi bagi mereka yang letih, bagi kita yang letih, saya ingin hiburkan dengan satu ungkapan, beribadahlah sehingga kita letih untuk melakukan maksiat. Artinya keletihan kita mungkin sejak awal subuh tadi kita bangun, kemudian bekerja, sekarang kita pulang pula, insya-Allah adalah satu hiburan daripada Allah. Kalau keletihan kita itu adalah satu ibadah. Yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri saja pahala. Dan apabila kita letih dan kita penuhi masa kita dengan beribadah, maka ruang untuk kita melakukan kederhakaan dan kemaksiatan itu akan tertutup, akan kurang, insya-Allah. Sebab itu ungkapan yang berbunyi tadi, beribadahlah sehingga kita letih untuk melakukan kemaksiatan. Dan insya-Allah saya teringat mafhum sebuah hadis yang mengatakan bahawa dua nikmat ini sering mengalpakan manusia, iaitu nikmat sihat dan juga lapang masa. Jadi mudah-mudahan kita akan sentiasa mengisi masa lapang kita dan sentiasa sibuk. Saya teringat ungkapan yang juga yang diluahkan oleh Syahid Hasan Al-Banna, kerja ataupun tugas kita sentiasa mengatasi masa yang kita ada. Jadi orang yang beribadah, orang yang berjuang ni sentiasa sibuk. Saya dah katakan dulu bahawa orang yang memikirkan hari akhirat, insya-Allah sentiasa sibuk di dunia ini. Jadi pada petang ini kita akan bincangkan tentang sikap positif penentu kejayaan. Saya akan melihat daripada jalur motivasinya dulu, kemudian nanti kita cuba blend secara, ataupun kita cuba gaul secara bersepadu dengan nilai-nilai Islam. Dan insya-Allah selalu saya tegaskan bahawa kita tidak mahu mengambil dikotomi ataupun pertentangan antara kajian yang datang daripada akli dan juga kajian yang ataupun hasil daripada congkilan-congkilan para ulama daripada dalil nakli. Yang di sini kita nak sepadukan. Selalu kita katakan hujung akal pangkal agama. Jadi agama dan akal ini sering kuat menguatkan. Begitulah juga kita nak cuba lihat sudut sikap ini. Mengikut kajian Profesor Dr. Thomas Berry dan juga Harvard Business School, bagaimana faktor-faktor kejayaan seseorang itu ada 4 mengikut kajian akal mereka. Yang pertama ilmu dia, yang kedua kemahiran, ketiga maklumat, dan keempat sikap. Dan hasil kajian mereka kepada 4 faktor kejayaan ini, 93% kejayaan ditentukan oleh sikap. Hanya 7% saja pada ilmu, pada kemahiran, pada maklumat. Jadi artinya kalau seorang tu nak berjaya, sikap dia dalam kehidupan ini mesti betul, mesti benar, mesti tepat. Ini bermakna bukan ilmu tidak penting, Ustaz Zamri, tetapi kalau kita lihat ilmu hanya permulaan saja. Tetapi kalau sikap kita tidak betul, ilmu yang banyak tidak akan membawa orang pergi mana. Kita lihat bagaimana kadang-kadang anak-anak kita, dan antara ramai anak kita ni, kadang-kadang otaknya cerdik, dia boleh menangkap pelajaran dengan baik, tetapi kalau sikapnya tak betul, lama-kelamaan pelajarannya akan merosot, perangainya akan merosot dan sebagainya. Manakala kalau kita lihat anak kita, kadang-kadang ada antara anak-anak kita ataupun pelajar-pelajar kita yang pencapaian akademiknya orang kata biasa-biasa saja, tetapi sikapnya betul. Bila sikapnya betul, kekurangan ilmu itu akan dapat dicari. Jadi dengan sikap yang betul, kita harap itulah yang akan menyebabkan kita mencari ilmu, mencari kemahiran, mencari maklumat yang penting dalam hidup kita. Sebab itu kalau kita lihat dalam realiti kehidupan, Ustaz Zamri, bila menjelang hari raya saja, kalau kita itu ada satu operasi yang selalu dijalankan, Opsikap. Jadi Opsikap ini telah bagi satu dapatan. Baru kali ini kita berasa sedih lah, Ustaz Zamri, kerana gagal. Kerana jumlah kemalangan makin meningkat tahun ini berbanding tahun yang lalu. Betul. Kalau kita lihat apa yang menyebabkan kemalangan, kalau kita lihat jalan raya makin baik, kemudian kenderaan makin canggih, peraturan makin ketat dan sebagainya, tetapi masih juga berlaku kemalangan kerana sikap
pemandu yang gopo-gapa, yang marah, yang saya rasa sekarang ni boleh kita katakan begini ya, Ustaz Zamri ya. Jalan raya telah menampilkan true colours, warna sebenarnya manusia. Betul. Longgokkan ataupun lambakkan sifat-sifat mazmumah kita dalam kehidupan, dilonggokkan di jalan-jalan raya ya. Sifat marah kita, sifat kecewa. Jadi artinya jalan raya satu indikator juga untuk menunjukkan sama ada kita ni tenang, bahagia ataupun kita dalam keadaan resah dalam kehidupan kita. Mungkin kita tak lepaskan di tempat kerja kerana ada bos, mungkin kita tak lepaskan di dalam rumah kerana kita sayangkan, tapi kita lepaskan di jalan raya. Jadi apa sebabnya? Faktornya sikap ya, sikap. Ustaz Zamri, apa erti sikap? Kalau ingin kita berkongsi banyak pengertian dia, tetapi kalau mengikut kajian ialah sikap adalah tenaga penggerak dalam jiwa yang menyebabkan pembentukan tingkah laku. Ataupun dalam kata-kata yang lain, perasaan dalaman yang mencetuskan tingkah laku. Jadi di sana ada satu keyword ataupun kunci kata, perasaan dalaman, tenaga dalam jiwa. Artinya sikap itu adalah sesuatu yang berbentuk dalaman. Dia berbentuk inside out, bukan outside in. Maksudnya sikap ni dibentuk dari dalam keluar, dipantau dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sebaliknya ya. Sebab tu ada orang kata sebagai metaforanya, sikap itu umpama pintu yang terkunci dari dalam. Tidak ada orang yang boleh membuka pintu yang terkunci dari dalam, melainkan orang yang di dalam bilik itu sendiri yang membukanya. Jadi artinya sikap sukar kalau kita nak paksakan dia berubah. Tetapi perubahan sikap itu hanya boleh dicapai dengan apa, Ustaz Zamri? Dengan kerelaan, dengan sikap sukarela yang empunya sikap tersendiri. Ya, sebab itu terkenal ungkapan yang selalu kita dengar ya, kita boleh tarik kuda masuk ke dalam air, tetapi kita tak boleh paksa kuda minum air ya. Itu sikap manusia ya. Jadi kalau kita lihat boleh tak sikap ini diubah? Saya dah katakan mengikut kajian sikap sukar diubah, tetapi boleh diubah. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Bahkan kejayaan seseorang dalam hidupnya adalah untuk menukar sikapnya daripada negatif kepada positif, daripada baik kepada yang lebih baik lagi. Dia boleh diubah. Kalau kita lihat memang sukar diubah. Kalau kita lihat sekarang ni, kalau gunung, bukit, katakan kita boleh bulldoze, menggunakan bulldozer, jentolak, dia boleh diubah. Tapi hati manusia yang membentuk sikap tu memang sukar ya. Tetapi boleh ya. Tetapi sebelum saya pergi kepada bagaimana mengubah sikap mengikut kaedah Islam, mari kita lihat sejenak apakah tanda-tanda orang yang punya sikap yang positif. Tanda-tanda ini bukan kita nak melihat orang, tetapi untuk melihat diri kita. Pada saat anda memandu, pada saat puan-puan berada di rumah hari ini ya, pada saya dan Ustaz Zamri yang berada di konti ini, kita nak ukur sikap kita, apakah sikap kita ni sikap yang positif atau tidak. Sering diceritakan dalam buku-buku motivasi ya, kalau ada gelas yang terisi air, orang yang bersikap positif akan melihat gelas itu separuh penuh. Dia terisi separuh penuh. Tetapi orang yang bersikap negatif, dia kata separuh kosong. Jadi benda yang sama, tetapi cara melihatnya berbeza. Jadi dalam hidup ini yang menyebabkan kita berjaya atau tidak bukan apa yang kita lihat, bukan itu yang penting, tetapi bagaimana kita melihatnya. Itu penting ya. Bagaimana kita melihatnya. Cuba kita tengok ya, tanda-tanda orang yang bersikap positif. Antaranya, yang pertama, orang yang punya yakin diri. Yang kedua, orang yang mampu melihat sisi positif pada orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang melihat peluang pada setiap situasi. Pada setiap keadaan dia dapat melihat peluang. Dan yang keempat, orang yang fokus kepada penyelesaian, bukan kepada masalah. Jadi dalam hidup ni ada penyelesaian, ada masalah. Jadi orang yang bersikap positif, dia fokus kepada penyelesaian. Yang kelima, dorongan untuk memberi yang tinggi. Kita dah bincang sikap untuk memberi pada minggu yang lepas. Dan yang akhir sekali ialah orang yang bersikap positif, dia mengambil kehidupan ini 100% pada tanggungjawabnya. Hidup kita adalah tanggungjawab kita. Cuba kita lihat sikit sebanyak ya Ustaz Zamri. Pertama, saya ingin melihat yang katakan orang yang positif, bersikap positif, mampu melihat positif pada orang lain. Setiap manusia ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Betul ya. Tetapi bagi orang yang bersikap positif,
dia dapat melihat sisi positif saja pada orang yang dia sedang berhadapan. Contohnya seorang suami boleh melihat isterinya di sudut yang positif. Ya, isteri ada sisi negatifnya, tetapi orang yang bersikap positif dia sentiasa melihat yang positif. Begitu juga kepada pemimpin yang melihat anak buahnya, ataupun anak buah melihat pemimpinnya, pekerja yang melihat majikannya, majikan melihat, dia sentiasa dapat melihat yang positif. Jadi apa untungnya Ustaz Zamri apabila kita melihat positif dalam pergaulan kita, dalam perhubungan kita, dalam interaksi dan komunikasi kita. Tentulah apabila kita nak berhubung Ustaz Zamri, kita nak berhubungan tu yang harmoni. Kita lihat dalam kajian-kajian, komunikasi adalah satu alat ataupun suatu kuasa yang penting dalam kehidupan ini. Komunikasi. Jadi kita nak komunikasi yang harmoni. Mana mungkin kita mendapat komunikasi yang harmoni jika tidak kita melihat orang yang kita sedang berkomunikasi sisi positifnya. What you see is what you get. Maksudnya apa yang kita lihat itu yang kita akan dapat. Kalau kita melihat positif pada seseorang, insya-Allah kita akan dapat positif daripada dia. Sebaliknya kalau kita melihat yang negatif, kita akan dapat yang negatif. Sebab itu di dalam Islam Ustaz Zamri, kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala berprasangka buruk. Bahkan satu dosa besar Jadi kalau kita bersangka-sangka yang buruk, bukan saja pada sahabat, bukan saja pada saudara kita, bukan saja pada manusia, bahkan jangan bersangka buruk kepada Allah. Itu yang penting. Yang dikatakan dalam mafhum sebuah hadis, aku mengikut sangka hamba-Ku. Dalam hidup kita, kita tak boleh kata Allah akan menyiksa kita saja, Allah akan tidak mengampunkan kita, Allah membenci kita. Bukan begitu. Tetapi kita hendaklah imbangi perasaan takut kepada Allah tu dengan raja harap kepada Allah, yang dikatakan sangka baik kepada Allah itu. Itu penting. Begitu juga kalau kita sebagai pendidik Ustaz Zamri, kita dilarang sama sekali melabel anak kita ataupun murid kita, kamu pemalas, kamu macam ni, kamu macam, kita label-label yang negatif. Label yang negatif ini akan menyebabkan satu doa, dan orang itu akan menerima label itu sebagai dirinya. Kalau kita ada ayah, kita sebagai ibu, sebagai ayah, kita tak boleh label anak kita. Kalau kita kata dia malas, boleh. Tetapi kita tak boleh kata, kamu ni pemalas. Tak boleh. Jadi kita, betul, ayat positif kita kena sentiasa mengatasi ayat yang negatif kita dalam pendidikan. Itu kemampuan kita melihat perkara yang positif saya. Sikit sebentar saya. Jadi begitu juga orang yang yang positif ni, dia sentiasa fokus kepada penyelesaian, bukan kepada masalah. Sebelum pergi lebih jauh, saya ingin sikit bercerita sebagai satu cerita yang di sebaliknya. Seorang berjalan, dia lihat seorang budak menangis. Sedang menangis betul-betul. Kemudian dia tanya, kenapa engkau menangis wahai anak? Dia kata, saya kehilangan wang RM1. Jadi orang ni kesian, nak lihat anak tu diam, dia bagi RM1. Rupa-rupanya tangisnya makin kuat. Kenapa kamu menangis lebih kuat daripada sebelumnya? Dia kata apa? Kalau tadi duit saya tak hilang, saya dah ada RM2. Jadi artinya budak ni apa melihat sisi masalah. Bukan kepada, walaupun ni cerita biasa Ustaz Zamri, tapi dalam kehidupan ni ramai orang begitu Ustaz Zamri. Kadang-kadang kita juga, kadang-kadang bukan kita juga sendiri. Kadang-kadang apabila kita dapat nikmat satu kelebihan, kadang-kadang kita rasa lebih miskin daripada sebelum kita mendapat nikmat. Kenapa? Semakin banyak keinginan kita. Dulu gaji kita banyak ni, keinginan kita sikit, tapi bila gaji kita bertambah ataupun pendapatan kita bertambah, mula keinginan kita bermacam-macam, menjadikan kita rasa lebih miskin daripada sebelumnya. Ini katakan kita fokus kepada masalah. Sebab itu saya tertarik perbincangan Ustaz Zamri dengan Profesor Dr. Zulkifli baru ni tentang Malik bin Nabi, seorang pemikir daripada Algeria. Masalah umat ini dikata ada hasil daripada pemikirannya. Pemikiran yang pertama, pemikiran yang mati. Yang kedua, pemikiran yang mematikan. Kenapa fikiran yang mati dan mematikan ini ada? Kerana umat lebih lihat kepada masalah daripada penyelesaiannya. Jadi itulah yang sebagai mukadimahnya Ustaz Zamri. Kalau kita boleh berkongsi dengan para pendengar kita, insya-Allah. Jadi begitulah saudara, kita pada petang ini berbicara tentang sikap positif penentu kejayaan ataupun penentu kehidupan kita pada masa depan. Dan bersama-sama kita pada petang ini Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy, dan insya-Allah seketika nanti saya akan buka talian 03 6205 1500. Dan sebelum itu
anda dialu-alukan untuk menggunakan salah satu medium, iaitu sama ada SMS, typekan IKIM, jarakkan persoalan ataupun komentar anda, hantarkan ke 39111, atau di laman Facebook kami pada petang ini telah pun disediakan suatu postnya di situ untuk anda berkongsi fikiran, berkongsi rasa dan juga mungkin permasalahan yang ingin diketengahkan dalam masa kita ke udara bersama-sama Ustaz Fahrul pada petang ini. Baiklah saudara, kita berehat seketika dan kembali 1 minit dari sekarang untuk meneliti apakah persoalan-persoalan yang akan dibangkitkan oleh rakan-rakan pendengar kita dalam medan munaqashah ilmiah kita pada petang ini. Encik Zarim, apakah pula kunci kejayaan Menara Optometri selama ini? Kuncinya, keyakinan kepada pendekatan konsep kasih sayang. Kami mendapatkan kepercayaan dan keyakinan para pekerja dan pelanggan. Itulah kuncinya. Kepercayaan dan keyakinan yang bagaimana tu? Kepercayaan kita perolehi melalui tingkah laku atau mengamalkan nilai-nilai murni yang bermula dari konsep kasih sayang tadi. Sementara keyakinan pula kita perolehi dengan pastikan setiap pekerja terus-menerus meningkatkan keupayaan teknikal mereka dari segi kemahiran dan ilmu pengetahuan. Kami juga amalkan sikap empati, menjadi pendengar yang baik dan bertanyakan soalan-soalan yang positif. Jadi, konsep kasih sayang ini merupakan satu pengalaman dan perjalanan yang menarik selama 15 tahun kami dalam industri optometri ini. Menara Optometri Center, pusat optometri keluarga anda. Layari www.menaraoptometri.com. Kembali untuk segmen Destinasi Ummah pada petang ini dengan slot Mukmin Profesional bersama Al-Fadhil Ustaz Fahrul Muhammad Joy dari Fitrah Perkasa, dan kita pada petang ini membuka ruang kepada anda melalui SMS dan juga Facebook serta juga melalui talian telefon. Kita ada satu SMS yang kita raikan awal-awal lagi dah masuk ni Ustaz ya. Katanya macam mana ya, Siti Syazwani bertanya, macam mana kita nak fokus kepada penyelesaian terhadap masalah jika masalah datang daripada kerja yang diberi. Ya. Kerja yang diberi, itu soalan pertama. Dan soalan kedua daripada Siti Nur Azura, bagaimana untuk menjadi seorang yang positif dalam hidup. Ini satu soalan yang saya kira merangkumi keseluruhan perbincangan kita pada petang ini. Dan sebagai seorang isteri, kata Hafizah ya, Hafizah binti Ahmad, sebagai seorang isteri, apakah tindakan rasional yang patut dilakukan apabila suami menyatakan hasrat untuk berpoligami Ustaz ya? Sebagai menjaga hak emosi seorang isteri, perlukah si isteri mengenali pasangannya itu ya? Ini nak berpositif dalam keluarga ni, nak bersikap positif dalam keluarga, cabaran ni Ustaz ya? Okeylah, kita terima panggilan telefon pada petang ini. Assalamualaikum. Hello. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Saya Haji Nahlin, Ustaz Zamri. Kata Haji Nahlin, silakan tu Haji. Ini gini Ustaz, ada berkenaan dengan yang positif, sikap positif yang Ustaz Al-Fadhil tadi sebut. Kemudian ada menyebut tentang betapa pentingnya komunikasi antara kita. Hanya saja kalau seseorang tu berpendapat bahawa sekarang ni hubungan kita sesama masyarakat, sesama orang Islam renggang kerana cara makan kita dan cara ambil sembahyang kita tak betul, adakah itu tepat? Sebagaimana contohnya, bagaimana sahabat dulu dia punya ukhuwah di rapat kerana dia tu makan dalam talam, berkongsi di antara satu sama yang lain. Dan kemudian apabila mereka itu mengambil air wuduk dalam kola, maka dia tidak ada macam kita sekarang, di tap sana, tap sini, sana pipe sini, di dalam kola. Jadi bila dalam kola, maka dia berkongsi untuk berkumur-kumur, berkongsi basuh muka, berkongsi basuh tangan, maka di situ ada ikatan jalinan kasih sayang positifnya itu datang. Dan kemudian yang ketiganya, bahawa sahabat dulu dia rapat-rapat dalam solat. Bila rapatkan dalam solat, dia akan rapatkan jasad, rapatkan hati. Tapi sekarang kita ni macam mula kena palu kan, dia punya saf dia. Jadi macam mana komen Ustaz ni kalau akibatnya perkara itu tak betul, jadi sekarang kedudukan masyarakat jadi tak betul. Jadi itu minta tolong Ustaz, insyaAllah. Okay, terima kasih Tuan Haji Nahlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa di talian ya? Muhammad Yaakob Melaka. Ya, silakan Cik Muhammad Yaakob. Ustaz. Ya. Topik hari ini, kalau semua umat Islam daripada Rasulullah SAW ambil, maknanya umat Islam sekarang ni umat Islam yang betul-betul khalifah Allah yang menguasai dunia. Tapi katanya kita memandang mata hati dengan mata sebenarnya, tidak memandang ke arah
Allah dan akhirat yang sebenar. Itu yang berlaku kemerdekaan negara Islam mundur sebab sikap ni kadang-kadang dah betul. Tapi penglihatan mata hati itu kemungkinan berbeza-beza. Ada yang tumpu pada ibadah khususiah saja. Dia pandang dunia ni macam ibarat orang kata anjing kan. Jadi sikap dah betul kadang-kadang. Kadang-kadang kenyataan macam mana orang agama kadang mempunyai sikap-sikap yang betul. Tapi orang agama yang jumud, maknanya dia tak boleh menerima pembaruan kan. Macam kaedah tadi kan, macam kaedah misal tak nak pembaruan Islam mana kita boleh angkat sembahyang dengan apa cara sekalipun, kita boleh makan dengan apa cara sekalipun, tapi sunnah makan, sunnah sembahyang, sunnah sab tu kena diketengahkan. Bukan kita balik ke zaman Rasulullah mari, kita harus makan satu dua orang beragama, lepas tu kita boleh maju. Tidak, maknanya kemajuan dibenarkan, tetapi sunnah tu diikuti. Allah Alam biar Ustaz Tolong Nilam Ustaz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima satu lagi panggilan Ustaz ya. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pada talian ya. Saya Cik Normah daripada Dari Bangi. Dari Bangi ya. Silakan Cik Normah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanyalah macam mana nak sikap positif kan kalau macam anak kan dia macam give up kerja kan, tak nak bekerja. Jadi kan saya tahu sekarang ni Ustaz kata this not the right attitude kan. Macam mana nak change dia punya attitude? I dah cuba bersabar, I'm being positive about it kan. But I cannot just understand her lah because she doesn't want to talk kan. Dia tak tahu what's in her head. Boleh tolong Ustaz? Okey, terima kasih ya Puan Cik Normah ya. Baiklah Ustaz, kita ada 3 soalan melalui talian telefon dan ada juga 3 soalan daripada SMS tadi. Saya percaya Ustaz boleh merangkum ke kesemuanya. Okey, silakan Ustaz. Pertamanya terima kasih kepada semua yang memberi respon ya Ustaz Zamri ya. Saya. Dan saya juga cuba membina sikap positif dengan soalan-soalan yang bertali arus dan juga daripada pelbagai sudut ya. Pertamanya saya nak respon kepada soalan-soalan yang datang daripada panggilan ya. Jadi daripada Cik Nur Hadim tadi tentang komunikasi yang mana dikaitkan dengan cara makan, cara ambil wudu ataupun cara soft dalam solat Sebenarnya kalau kita nak melihat masyarakat, kita melihat keluarga dulu. Betul. Sebab keluarga tu yang akan membentuk masyarakat. Mana mungkin kita boleh membaiki masyarakat kalau kita tidak melihat ataupun membaiki keluarga kita dulu. Jadi saya teringat apa panduan-panduan yang diberikan oleh para ulama untuk mengukur sejauh mana kebaikan sebuah keluarga itu. Apakah keluarga itu sudah positif atau negatif? Dilihat daripada 2 Ustaz Lamri Kalau satu keluarga yang baik itu, dia lihat hablum minallahnya baik, yang kedua hablum minannasnya baik. Jadi apakah ukuran hablum minallah satu keluarga itu baik? Simple kata ulama. Lihat solat jemaah dalam keluarga itu. Jadi bila kita lihat solat jemaah dalam keluarga itu, bagi orang lelaki dia sangat dituntut untuk solat berjemaah di masjid tapi orang perempuan, isteri dan anak-anak perempuan kena solat lebih awal waktu. Itu ya bagi lelaki, bagi suami solat di masjid berjemaah, bagi wanita, bagi isteri dan anak perempuan solat di awal waktu. Dan ada ketika-ketikanya kita kena bersolat di rumah dan berjemaah Yang mana di situ kalau kita lihat indikator ataupun petunjuk kepada baik atau tidak keluarga itu lihat pada solatnya. Jadi mari kita telusuri solat Bagaimana kita nak mencapai solat yang khusyuk? Misal kata contoh, banyak cara-caranya, tetapi paling awal ialah berwuduk dengan wuduk yang betul. Itu misal kalau ditanyakan kepada seorang lelaki bagaimana cara kita mendidik anak yang baik, dia mungkin dikata semasa anak dalam perut ibu ataupun dalam rahim lagi. Tidak. Sebenarnya lebih awal daripada itu, ketika dia memilih calon isterinya. Itu lebih awal lagi daripada itu. Begitu juga dalam solat yang khusyuk. Bila bermula daripada solat yang khusyuk, bukan daripada takbiratul ihram, tetapi semasa kita mengambil wuduk lagi dengan penuh penghayatan. Bukan sahaja teknikal dan mekanikal, rukun wuduk yang 6 itu kita pertahankan, tetapi mesti ada roh wuduk itu sendiri. Apabila kita membasuh muka, kita membasuh penglihatan kita, penciuman kita, hidung kita, mulut kita. Bila membasuh kepala, kita membasuh pemikiran kita dan sebagainya. Jadi itu yang paling penting apabila kita itu yang penting. Jadi bagaimana kita membentuk keluarga bermula daripada solat berjemaah dan
daripada solat jemaah itu bermula daripada wuduknya lagi, ya. Itu yang pertama. Terlalu panjang kalau kita nak diuraikan di sini. Cukup saya ambil bagi intipatinya saja. Yang kedua, untuk melihat hablum minan nas dalam rumah itu macam mana baik. Tadi kita lihat hablum minallah, kita lihat solat jemaah. Ini hablum minan nas ialah makan berjemaah. Makan berjemaah, ya. Makan dalam talam adalah satu kaedah makan berjemaah. Artinya walaupun makan berhidang masih lagi boleh dipertahankan sebagai makan berjemaah kalau menepati prinsip-prinsipnya. Yang pertama, kalau makan berjemaah, apa maksud makan berjemaah, Ustaz Zamri? Pertama, mesti ada pemimpin. Ayah mesti ada pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, dia memimpin keluarganya waktu makan. Contohnya macam mana? Dia delegates, dia beri kuasa kepada Angah ke, Alung ke, anak yang sulung ke untuk membaca doa, atau dia sendiri baca doa. Sila baca doa. Nampak kepimpinan tu. Begitu juga sebagai pemimpin, dia kena menjamah makanan tu lebih dahulu. Sebab dalam adab makan, kita tidak boleh orang muda kena mendahului orang yang tua dulu makan. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, kita dah kenyang kata makan di tempat lain, tapi anak kita lapar. Jadi kalau kita melewat-lewatkan makan hingga anak kita tak boleh nak mulakan, jadi kita sebagai pemimpin ada empati. Kita tahu anak kita lapar. Kita makan dulu. Kita jamah sikit dan anak kita boleh mula makan. Itu satu. Kemudian dalam kita makan, tentu adalah hidangan yang agak jauh. Misal kata daripada seorang anak kita, maka kita dekatkan, kita ambil. Ataupun hidangan tu kita tahu agak pedas. Kita tahu anak kita. Kita tahu ni sebagai pemimpin, yang ini tak boleh makan pedas. Kita mungkin letakkan kicap dan sebagainya. Ini adalah kepimpinan semasa makan. Itu prinsip. Tetapi kalau makan dalam talam pun tak ada wujud prinsip kepimpinan itu, tak dikatakan makan berjemaah, Ustaz Zamri. Walaupun dalam makan dalam satu talam. Betul. Satu. Yang kedua, saya ambil ringkasnya ialah apabila kita makan berjemaah, kita niat nak mengenyangkan orang lain. Itu penting. Kalau ada A, B, C, D makan berjemaah, A nak kenyangkan B, B nak kenyangkan C, C nak kenyangkan D, apa hasilnya, Ustaz Zamri? Akhirnya semua kenyang. Di situ letaknya keberkatan. Kalau kita makan untuk 2 orang, kata dalam hadis, boleh makan untuk 4. 4 boleh digandakan menjadi 6, menjadi begitu. Sebab apa? Keberkatan tu hasil daripada niat kita untuk mengenyangkan orang lain. Tapi sekiranya makan dalam talam sekalipun, kita berlumba-lumba makan, kita berlumba-lumba ambil lauk dan sebagainya, tidak dikatakan makan berjemaah. Jadi kita cubit lauk untuk ini. Ini penting di dalam kehidupan. Apabila kita dapat melaksanakannya di dalam, Ustaz Zamri, di dalam keluarga, kita hanya kena perpanjangkan saja ke dalam masyarakat. Cuba kita lihat sekarang ni makanan, kadang-kadang jamuan di masjid sendiri pun. Kita tengok makanan tu bila kita nak buka puasa, ataupun masa Moril lah. Tengok ramai orang. Ni kita, kita jangan ambil banyak sebab kita nak niat jemaah yang lain itu. Jadi baru ada ini, baru ada nilai tarbiyah apabila kita melaksanakan sunnah itu. Sebab sunnah ini bukan kita kena pertahankan 3 jari saja dengan tu. Sunnah ini rohnya yang kita nak tekankan, Contohnya makan, kita makan berjemaah selalu memulakan makan dengan apa, Ustaz? Dengan tangan kanan, dengan doa dengan tangan kanan, tangan kanan. Kenapa? La taqulu bishimal fa inna syaitan yaqulu bishimal. Kita kata jangan makan dengan tangan kiri kerana syaitan makan tangan kiri. Ramai orang yang makan tangan kanan, Ustaz. Tetapi bila besar dia makan rasuah juga. Sebenarnya roh daripada sunnah makan tangan kanan ialah kita nak berbeza daripada syaitan. Syaitan suka pada rezeki-rezeki yang haram, termasuk rezeki yang rasuah. Jadi artinya kalau kita makan dengan tangan kanan dengan roh sunnah itu sendiri, insya-Allah kita tak makan rasuah. Kita tak makan benda-benda. Tapi sekarang ni kita hanya mempertahankan di sudut lahiriah yang tersurat saja daripada sunnah tu. Kita tidak memahami agama, tetapi kita hanya mengetahui agama. Kita tahu satu rukunnya dan sebagainya. Roh agama tu kadang-kadang luntur. Jadi ini yang saya boleh komen kepada Tuan Haji Nur Halim. Begitu juga saf-saf yang rapat dalam solat. Sekarang ni kalau kita nak rapatkan saf, sebab ada ancaman daripada Rasulullah. Apakah kamu nak rapatkan saf ataupun Allah memisahkan hati kamu dalam sebuah hadis. Artinya bila kita rapatkan saf, artinya kita apa? Membuang sifat-sifat keegoan, kita keakuan, kita pakai sifat-sifat kekitaan. Begitu juga apabila kita memakan pakaian ihram, Ustaz, kita membuang keegoan dan keakuan. Kita pakai pakaian kebersamaan. Kita semua hamba Allah. Jadi apabila kita berada di saf-saf itu, menghadap pada Allah, tak kira engkau bangsawan atau
hamba, marhain ataupun buruh ataupun profesor, bila duduk dalam saf yang rapat-rapat, kita membuang segala-galanya untuk berdepan dengan Allah yang Maha Besar. Jadi itu roh saf yang rapat ini. Tetapi sekarang kadang-kadang orang ego, Ustaz, bila nak dia rapatkan saf, dia renggangkan, dia renggangkan. Yang renggang itu ialah soal hati, bukan kaki. Soal hati. Bila hati kita rapat dengan sahabat kita, insya-Allah kaki kita akan rapat. Tetapi kalau hati kita renggang, saf kita akan renggang. Dan ini dilihat oleh Sayyidina Umar apabila berperang, tentera Islam berperang, tak menang tak kalah. Selalunya dalam beberapa tempoh saja dah ada natijah tentera Islam menang. Tapi antaranya sebab-sebabnya dilihat oleh Sayyidina Umar ialah bila saf tidak lurus dan saf tu renggang-renggang. Jadi di sini kita lihat perkara-perkara. Bukan sudut itu saja, bukan makan itu saja, tetapi itu petunjuk kepada tip of iceberg. Renggangnya kaki dalam saf menunjukkan renggangnya hati. Betul. Bila kita makan tidak menggunakan prinsip-prinsip berjemaah dalam makan, itu menunjukkan sifat ananiah kita, sifat mementingkan diri, keakuan kita, tamak dan sebagainya. Jadi ini yang kita hendak apabila kita melaksanakan sunnah, bukan saja kita lihat lahiriahnya tetapi rohnya. Jadi boleh dikatakan kalau kita berbicara dalam bahasa ataupun istilah pengajian sunnah dan sirah ini sekadar tambahan untuk merehatkan Ustaz saja. Maknanya kita seringkali melihat pada sirah dan sebenarnya kita tidak faham apakah terbitan sunnah daripada sirah itu sendiri. Yang menyebabkan perkara itu. Bukan kenapa, soal why itu kadang-kadang. Hanya soal how saja kadang-kadang. Apa, bagaimana, tetapi kenapa itu tidak diketengahkan untuk perbincangan. Baik, kemudian saya nak respon kepada soalan Encik Mat Yaakob tadi daripada Melaka tentang sifat khalifah. Kalau kita sikap dah betul tapi pandangan hidup tak betul. Saya rasa minta maaf kalau saya katakan sikap yang tak betul ini hasil daripada pandangan hidup yang tak betul. Nanti dalam siri akan datang mungkin saya akan terangkan bagaimana kita merubah sikap bermula daripada mengubah pandangan hidup, mindset kita. Jadi sekarang umat Islam sikapnya terjadi begitu kerana pandangan hidupnya tidak betul. Pandangan hidup tu yang menghasilkan sikap yang tak betul. Contoh, apabila pandangan hidup kita melihat dunia dan akhirat ini, dunia adalah ladang untuk akhirat, dan juga kita lihat dunia adalah medan perjuangan untuk akhirat dan sebagainya, kita tidak akan menepikan dunia. Akhirat itu penting. Tetapi kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, mementingkan akhirat tidak bererti kita meminggirkan dunia. Jadi pandangan yang tepat ini melahirkan sikap kita. Sebab itu kalau kita lihat ada pemuda-pemuda yang duduk di dalam masjid saja beribadah ataupun berzikir, berwirid saja dalam masjid, dan Sayyidina Umar bertanya, siapa yang bagi mereka makan? Ada orang lain. Orang lain tu lebih baik daripada orang yang duduk semata-mata di masjid. Kena keluar untuk mencari rezeki yang halal, dan itu adalah kefarduan selepas fardu-fardu yang lain. Jadi ini adalah bentuk bagaimana kita melihat hidup ni. Ini yang dikatakan tasawur Islam, ataupun dalam kaedah motivasi dipanggil psikologinya ialah mindsetting kita. Mindset kita, pemikiran kita, dan sebagainya. Jadi untuk itu saya rasa kita akan terangkan, kita KIV dulu soalan ini yang mana apa hubungan pandangan hidup dengan perubahan sikap tadi. Kemudian Cik Norma dari Bangi tentang bagaimana dia dah give up kadang-kadang melihat anaknya yang tak mau kerja dan sebagainya. Baik, saya ingin bagi satu ungkapan ini. Ini untuk memujuk hati kita lah. Jangan marah kalau orang lain tidak berubah mengikut apa yang kita inginkan, kerana kita sendiri tidak berubah mengikut apa yang kita inginkan. Jadi in order ataupun dalam perjuangan kita untuk merubah orang lain, kita kena merubah diri kita dahulu. Baik, bila kita nak ubah anak kita yang kata tadi give up, tak mau kerja ataupun apa-apa sajalah label yang kita, pertama kita kena ubah mindset kita bahawa anak kita boleh berubah. Dia mampu berubah. Dia mampu berubah dan boleh berubah. Dan mungkin saja kaedah kita menegur belum bersesuaian untuk mengubah sikapnya. Jadi kita mengubah kaedah kita. Untuk berdepan dengan dia. Bukan kita melabel dia tak berubah. Kita kata ini memang tak boleh berubah. Kita dah macam mana nak terus positif.
bersikap positif tidak bererti kita memberhentikan usaha ikhtiar kita untuk melihat daripada pelbagai cara. Saya teringat kata-kata dalam firman Allah dalam Al-Quran ketika Nabi Yusuf nak masuk ke negeri Mesir. Masuklah ke negeri Mesir melalui pelbagai pintu. Jadi mungkin pintu ataupun kaedah ini belum berjaya lagi. Kita ubah kaedah. Anak kita masih muda. Kita bayangkan waktu kita muda. Apa yang dia nampak dengan apa yang kita nampak berbeza. Kita jangkauan kita dah sampai ke mati sekarang kan? Tapi anak remaja dia tak nampak. Dia nampak. Dia short sighted Jadi kita pun begitu juga. Jadi bagaimana kita nak mendekati. Yang penting dalam kaedah ini, seek to understand then to be understood. Bertindak dulu untuk memahami, kemudian barulah kita difahami. Dan wujudkan jembatan komunikasi dulu, baru teguran datang. Sebab itu dalam hubungan ibu dan anak, pamerkan kasih sayang kita. Anak kita memang tahu kita sayang dia memang tidak ada objection lagi, tidak ada keraguan, dia memang sayang. Tetapi kegagalan kita ialah mempamerkan kasih sayang itu, menunjukkan dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kata-kata. Sebab tu Rasulullah kata, kalau kamu sayang seorang, kamu kena jumpa dan cakap kamu sayang dia. Jadi begitu pada anak kita kan, kena cakap, kena tunjukkan dan sebagainya. Bila wujud jambatan komunikasi, barulah teguran kita itu diterima. Jadi saya rasa kadang-kadang bukan soal dia tidak boleh menerima apa yang kita sampaikan, tetapi dia tidak boleh terima cara kita menyampaikannya. Itulah kadang-kadang seperti contoh bila kita rujuk pada hadis Ustaz hadis tu jadi dhaif bukan kerana hadis itu yang lemah tetapi sebaliknya kerana penyampai-penyampainya, perawi-perawinya yang lemah. Baik. Kemudian sikit tentang Hafizah tentang soal poligami ini. Poligami ini kita tak cari kadang-kadang, tetapi ditemui dalam kehidupan kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan menetapkan poligami ini ada, tentu ada insan-insan istimewa yang mampu menanggung beban poligami itu, dan menanggung poligami itu, sama ada pihak suami ataupun pihak isteri. Kita jangan melihat pada satu sudut yang negatif poligami saja. Cuba kita lihat positif. Tetapi kadang-kadang kita Ustaz Zamri oleh kerana masyarakat Melayu ni memang macam itulah. Sebab dah ada dalam TV selama ni cerita-cerita kalau ibu tiri memang jahat. Padahal ramai ibu tiri yang baik. Kalau kata lelaki berpoligami, mesti disinonimkan dengan miang. Dan sebagainya lah tetapi kita lihat bagaimana kehidupan berpoligami ini lumrah di kalangan para sahabat, para salafus saleh. Kerana apa? Kerana mereka berpoligami atas niat yang baik, dan isteri menerimanya sebagai hukum Allah yang baik. Kita tidak cari poligami, tetapi jika ditakdirkan, kita cari sisi positif daripada poligami tadi. Jangan hilang bahagia kerana suami berpoligami. Sebab bila kita ambil macam ni, bila suami ada isteri yang kedua, kita kena ambil begini ini adalah perlumbaan, fastabiqul khairat. Kita nak menunjukkan antara dia dan kita, siapa isteri yang lebih soleh. Dan perlumbaan ini tidak akan menyebabkan hati kita kecil. Hati kita kecil ataupun hati kita marah dan sebagainya. Perlumbaan ke arah kebaikan Ustaz Zamri. Jadi dia baik dan sebagainya. Dan insya-Allah kalau suami itu seorang suami yang soleh, dia melihat bukan pada natijah, tetapi kepada usaha isteri. Sebab seorang suami yang baik, dia bukan melihat isteri yang cantik, tetapi dia sentiasa mencari kecantikan isterinya yang ada ini. Jadi itu yang saya nak bagi positif. Kalau ditakdirkan berpoligami. Sebab yang ditanya pun bagaimana nak positif dengan Alhamdulillah bila suami mohon berpoligami Ustaz. Kemudian saya ingat tadi perjuangan macam mana Ustaz, yang saya dah lupa sikit. Okey, soalannya yang dalam pada SMS daripada Facebook daripada Facebook kita ramai bertanya tentang masalah menyertai perjuangan perjuangan bangsa atau agama dan perjuangan yang kadang-kadang telah tergelincir daripada landasan. Yang mana satu yang perlu diikuti dan apakah tindakan kita? Perjuangan yang paling asas kita katakan, apa dia takrif perjuangan ataupun yang katakan jihad.
Kalau kita lihat dalam hadis yang panjang, maaf saya tidak dapat menghafalnya, tetapi saya ambil matanya yang penting, keywordnya. Perjuangan yang sebenar yang dikata fisabilillah itu ialah li'ila kalimatullahi al-ulia. Apabila kita nak meninggikan kalimah Allah, hukum-hukum Allah itu, supaya dia lebih tinggi daripada peraturan yang lain. Jadi artinya jihad ini adalah jihad kita memertabatkan hukum Allah yang 5 itu dalam setiap kehidupan kita, daripada aspek yang kecil sampai yang besar. Daripada persoalan masuk ke dalam tandas sampailah mengatur negara dan peringkat antarabangsa. Begitu juga dalam mengatur diri dan keluarga kita, sampailah kita mengatur masyarakat antarabangsa. Apa yang kita nak buat ialah li'ila kalimatullahi al-ulia. Kita nak tegakkan yang wajib, nak tinggalkan yang haram. Yang sunat itu kita nak perbanyakkan, yang makruh kita boleh tinggalkan, yang harus kita kena jadikan ibadah. Ini kerangka pemikiran seorang yang berjihad. Jadi artinya apabila kita banyak persatuan sekarang, banyak persatuan, biar banyak persatuan, asalkan satu kesatuan. Kesatuan maksudnya macam mana? Kesatuan tadilah matlamatnya menegakkan hukum Allah tadi. Dan hukum Allah ini kita tidak boleh tegakkan hukum yang besar kalau hukum yang di peringkat kemampuan kita belum melaksanakannya. Sebab itu saya ingin meredakan sedikit pandangan ni, pandangan sisi ketiga, Ustaz Amri. Saya minta maaf kepada pejuang-pejuang di luar sana, yang sama ada yang berjuang secara parti ataupun kumpulan yang sebagainya, bangsa ataupun agama. Jangan timbulkan dikotomi ataupun penentangan antara bangsa dan agama. Nak pilih mana? Perjuangan bangsa ke dengan perjuangan agama? Kita boleh memilih untuk tidak memilih. Bagaimana saya kata? Asalkan bangsa itu ditundukkan kepada agama, kita memperjuangkan agama, insya-Allah bangsa itu akan ikut sekali. Contohnya dalam memertabatkan Islam, bila Islam datang ke tanah Melayu, dia terus memertabatkan bangsa Melayu. Begitu juga apabila orang Arab datang Islam, memajukan, sehingga Umar Al-Khattab berkata, kami maju, kami mulia dengan Islam. Kalau kami meninggal Islam, kami gagal. Jadi bangsa Arab tu sendiri dimertabatkan kerana menerima Islam. Kalau kita lihat daripada sejarah, Ustaz Amri, apabila kita menerima Islam, itu satu jump start. Jump start ini satu lonjakan permulaan yang laju, yang lebih ke depan apabila kita menerima Islam. Contoh dalam perniagaan, kita di bangsa Melayu dibandingkan dengan bangsa Cina. Bangsa Cina tamadunnya berapa ribu tahun dah. Daripada tamadun yang lama begitu. Kita baru saja bangsa Melayu kalau kita lihat itu. Tetapi kita nak belajar meniaga. Mereka meniaga ni dah jadi budaya mereka. Anak, datuk, nenek mereka memang dah meniaga. Kita hanya baru kita nak belajar. Contoh. Tetapi apabila kita menerima Islam, yang mana Islam tu menggalakkan perniagaan dan agama tu muamalat dan banyak hukum hakam Allah yang nak ditegakkan dalam perniagaan, Ustaz Zamri, kita akan ada satu jump start. Bangsa Melayu akan terus maju ke hadapan dalam bidang perniagaan apabila dia menerima Islam, kerana dalam Islam tu ada mekanisme-mekanisme yang menggalakkan perniagaan, yang menyebabkan roh perniagaan itu dapat ditegakkan. Apabila kita nak menegakkan hukum hakam Islam dalam perniagaan, artinya jihad melalui ekonomi. Begitu juga jihad dalam siasat dan sebagainya. Jadi insya-Allah jangan ditimbulkan penentangan antara bangsa dan agama, tetapi bangsa dan agama boleh diperjuangkan pada masa yang serentak, dengan syarat kita tidaklah bangsa kita, contoh apabila dia melakukan kesalahan pun kita menyokongnya. Itu asabiah, itu taksub. Tetapi kalau kita memang kita nak majukan bangsa kita sekarang, orang Melayu, kerana memang ketinggalan dalam bidang ekonomi kita, 30% DEB yang kita harapkan belum sampai lagi. Jadi memperjuangkan bangsa Melayu untuk pergi ke dalam ekonomi bukan perjuangan asabiah. Itu perjuangan Islam. Asalkan niat dan kaedahnya tadi tidak meninggalkan li'ila kalimatullahi al-mulia tadi. Itu kuncinya. Jadi alhamdulillah